Baik, Masya Allah. Kita akan sambung malam ni. Malam ni kita sambung syarat sah ijab qabul yang ketiga. Malam ni insya Allah yang ketiga. Muka surat 4 dah. Malam ni muka surat 4. InsyaAllah muka surat 4. Afi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita slow-slow tuan-puan, kita slow-slow sambil menunggu kawan-kawan kita. Kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengulang kaji tajuk jual beli menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Subhanahu wa taala. Baik, kita sedang bincang tuan-puan pendetailan rukun yang pertama ataupun rukun yang ketiga, iaitu rukun ijab dan qabul. Rukun ijab dan qabul ada 6 syarat. Jadi rukun yang ketiga yang bernama sirah kita panggil ataupun ijab dan qabul, dalam kitab kita ini ada 6 terma dan syarat yang mesti kita patuhi untuk sah kita menggunakan akad jual beli yang sebenar. Jadi kita sedang bincang tuan-puan pilihan yang pertama iaitu jual beli yang sebenar ataupun kita panggil bai'ul hakiki. Jual beli yang sebenar yang lengkap 6 rukun ataupun lengkap 3 rukun yang asas. Dan dalam kitab kita ni sebut 16 terma dan syarat. Apabila kita lengkap 6 rukun dan juga kita boleh patuhi ke semua 16 terma dan syarat ini, bermakna kita boleh untuk menggunakan akad jual beli yang sebenar ketika mana kita berada di lapangan. Sekiranya kita tak boleh, sebab itu penting untuk kita tahu rukun dan juga syarat, 16 syarat untuk kita patuhi. Sekiranya tak boleh untuk implement akad jual beli yang sebenar, barulah kita berpindah kepada jual beli ataupun pilihan yang kedua, iaitu jual beli mu'atah. Ataupun kita boleh guna pilihan yang ketiga, kita tak nak menggunakan akad jual beli mu'atah, kita boleh guna jual beli yang akad yang ketiga, iaitu akad hebah ataupun kita panggil boleh juga guna yang keempat, hebah bisawak, tapi saya sebut 3 terlebih dahulu. Kalau ikutkan dia, kita boleh guna 4. Apabila kita berada di lapangan, kita boleh pilih satu daripada 3 ataupun satu daripada 4 akad yang kita boleh guna. Jadi kita ni nak bincang dulu tuan-puan,
kita cuba untuk menggunakan akad jual beli yang sebenar, iaitu jual beli yang lengkap 6 rukun. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab dan ada qabul, dan juga lengkap 16 syarat. Baik, kita duk bincang tuan-puan, iaitu rukun yang ketiga ataupun rukun yang pertama lah kita nak apa nama ni dalam kitab kita ini, iaitu rukun sirah. Rukun sirah. Ada problem ke? Mak Syahir kita kata suara lambat sedikit daripada gerak. Mungkin kalau dia sangkut-sangkut, tuan-puan nanti beritahu. Kalau tak sangkut, okey. Kalau tak sangkut, okey. Kita harap tak sangkut lah. Kalau sekadar gerak dia tak sama, suara tak sama tu, masih okey lagi. Takut sangkut je. Baik, kita terus tuan-puan. Kita terus. Kita nak sambung malam ni, iaitu tajuk kita malam ni tuan-puan, 6 syarat sah mengucapkan lafaz ijab dan qabul. Ketika mana kita nak berjual beli tuan-puan, kita nak implement akad jual beli yang sebenar, yang lengkap 6 rukun, yang lengkap 16 terma. Jadi kita duk bincang terma apa? Terma mengucapkan lafaz yang bernama ijab dan qabul mesti lengkap 6 syarat. Dalam kitab kita ni, dalam kitab lain ada sebut sampai 13, tapi dalam kitab kita ni 6 sahaja. Baik. Yang pertama apa tuan-puan? Kita nak sambung malam ni yang ketiga. Kita nak bereskan malam ni ada ke-6. Yang pertama, yang kedua kita dah sebut minggu lepas. Jadi sambung malam ni yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Ada 4 saja. Ada 4 lagi. Dia tak berapa payah sangat. Sebab tu 4 ini tuan-puan kita akan bereskan malam ni, sebab dia tak payah sangat. Cuma kita recall balik, kita ulang balik tuan-puan. 6 syarat ataupun 6 terma dan syarat mengucapkan lafaz yang bernama ijab dan qabul. Yang pertamanya tuan-puan, tidak boleh. Yang pertamanya tidak boleh kita menggunakan ataupun tidak boleh kita memasukkan perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad di antara lafaz ijab dan lafaz qabul. Itu syarat yang pertama. Jadi ketika mana kita berada di lampangan, ketika mana kita nak mengucap lafaz ijab ataupun lafaz qabul di antara penjual, kita pembeli, di antara penjual, maka di tengah-tengah antara penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian, maka kita sebelum qabul jangan memasukkan perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad. Adapun sekiranya kita memasukkan di tengah-tengah ataupun memasukkan perkataan yang ada kaitan dengan akad, maka dia tidak menjejaskan lafaz ijab dan qabul. Ataupun kita memasukkan perkataan yang ada kepentingan dalam akad seperti memasukkan khiyar, maka tidak menjejaskan lafaz ijab dan qabul. Dan yang ketiga, yang dibolehkan, dia ada 3 saja dibolehkan masuk di dalam antara ijab dan qabul, iaitu perkataan ataupun lafaz yang disunatkan dimasukkan di dalam akad. Dia panggil akad, dia panggil aqdun mustahabun, iaitu akad lafaz yang disunatkan dalam akad, juga tidak menjejaskan, tidak membatalkan perkataan ijab dan qabul. Jadi selain daripada 3 perkara ini, selain daripada 3 lafaz ini, tidak dibenarkan untuk dia memasukkan antara lafaz ijab dan qabul. Baik, settle yang pertama. Yang kedua apa dia tuan-puan? Terma yang kedua yang mesti dia akur dan mesti dia follow supaya dia tidak membatalkan lafaz ijab dan qabul, iaitu tidak boleh diam yang lama antara ijab dan qabul. Antara penjual cakap saya jual barang ini dengan harga sekian dan pembeli mesti qabul dengan segera. Jangan diam yang lama. Maksud diam yang lama itu kita dah sebut bulan lepas, minggu lepas, iaitu dhabitnya ataupun catatannya, diam yang lama ini jangan lebih daripada masa yang boleh memutuskan mualaf Fatihah, iaitu qadar tanaffus, iaitu qadar berhenti untuk tarik nafas. Itu sahaja yang dibenarkan. Dia boleh berhenti sekejap sementara dia kata saya beli. Penjual kata saya jual, sementara dia nak kata saya beli, dia boleh sekejap saja dia boleh berhenti ataupun diam, iaitu sekadar untuk tarik nafas. Kalau lebih daripada kadar itu, dia anggap memutuskan, dianggap lama. Ini qaulian mu'tamad. Adapun qaul dhaif, dia dikira pada uruf. Lama itu lama sekira-kira dia tak nak, sebagai isyarat lama dia tak nak jawab saya beli itu,
sekira-kira dia bil i'rad, dia panggil berpaling, maksudnya dia tak nak tak nak apa? Dia tak nak meneruskan jual beli. Baik, settle dua. Sambung yang ketiga malam ni tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga ataupun terma yang ketiga di antara ijab dan qabul, apa benda yang kita tak boleh nak buat, apa benda yang kita boleh buat. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, muka surat 5, iaitu huruf ta. Ba dah settle, tak. Tiada berubah sebutan yang pertama dengan sebutan yang kedua. Yani tiada berubah lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua. Jangan berubah, jangan tak sama, jangan lain. Jika disebut dua kali, kalaulah ada ijab, ada qabul, dia sebut dua kali tuan-puan. Ingat, kalau sebut dua kali, kalau dia ulang dua kali, pengulangan yang kedua jangan berbeza dengan lafaz yang pertama. Kalau berbeza tak sah, dia kena ulang balik. Kita tengah duk bincang tuan-puan, cara untuk kita lafaz ijab dan qabul dalam jual beli. Lebih kurang sama saja dalam ijab qabul dalam akad nikah. Kalau akad nikah kita bersungguhlah. Tapi jual beli ni kita tak berapa nak cakna sangat tuan-puan. Sebab apa? Sebab kesedaran. Kesedaran dalam jual beli dia agak berkurang, dia hampir nak hilang, tetapi akad nikah masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Alhamdulillah. Masih nak sebelum nak terima nikah, memang kita akan belajar ijab dulu. Tok Iman akan ajar ijab, Tok Iman akan Tok Iman akan ulan dan ulan supaya kita boleh ijab. Tapi dalam jual beli ni kita tak berapa nak cakna. Sedangkan konsep dia sama, iaitu konsep ataupun prinsip pemilikan. Baik, macam mana tuan-puan saat terma yang ketiga dia tak boleh. Tak boleh apa dia? Yang ketiga ni dia tak boleh berubah, tak boleh berbeza. Sebutan ijab ataupun qabul yang pertama dan qabul yang kedua. Kalaulah dia ulang dua kali, ini cerita isu dia. Kalau berlakunya pengulangan dua kali, jangan berbeza sebutan pertama di antara sebutan kedua. Mana contoh? Seperti, saya jual kepada anda buku ini dengan harga RM5. Dia ulang lagi, bahkan RM10. Berbeza. Mula-mula dia sebut lafaz pertama, dia sebut harga RM5. Tiba-tiba tuan-puan, bahkan dia kata RM10. Awal RM5, kali kedua dia ulang RM10. Berbeza ke tidak? Ya, berbeza. Harga pertama RM5, harga kedua dia kata RM10. Maka tidak sah lafaz qabul ataupun lafaz ijab. Contoh lafaz ijab. Ini ijab daripada penjual. Saya jual. Ini lafaz ijab, iaitu lafaz penyerahan milik daripada penjual kepada pembeli. Jadi lafaz ni tuan-puan, dia panggil proses. Lafaz ni dia panggil proses penyerahan milik daripada penjual kepada pembeli. Maka syariat yang Allah tetapkan tuan-puan, salah satu proses yang dia kena follow, yang dia kena buat, mesti ada lafaz. Mesti ada lafaz ataupun mesti ada ucapan. Jadi ucapan yang kita panggil nama di ijab ini merupakan signal ataupun isyarat penyerahan milik daripada penjual. Dia nak serah kepada pembeli barang dia ini, maka ada lafaz dia. Inilah yang disebut oleh Nabi. Nabi kata innamal bai' antaradin. Jadi tarab itu, lafaz ini menunjukkan apa? Menunjukkan tarad, menunjukkan dia setuju untuk menyerah milik. Sebagai tandanya ialah dengan lafaz. Baik. Mana lafaz ijab? Lafaz dia nak serah milik kepada penjual, pembeli. Saya jual. Saya jual tu maksud apa? Maksudnya saya tukarkan barang ini. Tukar apa? Tukar milik barang ini dengan harga apa? Dengan milik apa? Pertukaran milik ini dengan apa dia? Dengan duit dan juga barang. Duit dan juga buku.
saya jual, saya tukar kepada anda buku ini. Tukar tu dengan apa? Mesti ada imbal. Tukar tu dengan harga RM5. Dia nak tukar buku dia ini, tukar dengan apa? Tukar dengan price dia, dengan bayaran RM5. Tapi yang jadi tak sahnya, bahkan dia ulang lagi, tapi ulangan itu sebutan yang berbeza. Mana dia? Bahkan RM10. Dia sebut RM10 pula dah. Mula-mula nak jual RM5. Sebut pula kali kedua RM10. Cakap macam ini, lafaz ijab macam ni tidak sah. Tidak sah tu selagi tidak diulangi sirah yang sempurna 2 kali. Tak sah tu sekiranya dia terulang kali kedua. Kalaulah dia ulang balik, sah. Dia ulang dengan sempurna, sah. Mana contoh dia ulangan dengan sempurna? Seperti kata penjual kepada pembeli, saya jual kepada anda buku ini dengan harga RM5. Dia ulang lagi, boleh ulang. Tapi kena sama kalau nak ulang lagi pun. Saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM10. Dia ulang kali pertama RM5, tapi dia tak kata bahkan, dia ulang balik. Cuma dia ulang tu sebut dengan harga RM10. Maknanya kali pertama dia sebut harga RM5, dia ulang kali kedua RM10. Sah ataupun tidak? Sah. Walaupun berbeza dari segi apa? Dari segi harga, tapi penjual terima apa? Terima yang RM10 ialah tu. Maka diterima oleh pembeli. Penjual pula terima. Pembeli terima. Maknanya pembeli setuju, dia terima perkataan ataupun ijab yang lah tadi. Ijab yang RM10. Maka diterima oleh pembeli. Apabila pembeli terima, pembeli setuju, mula-mula dia kata, ambillah barang aku ni, ambillah buku aku ni, aku jual lah buku aku ni dengan harga RM5 je. Dia ulang balik. Ni, aku jual lah buku aku ni dengan harga RM10. Hak tadi kata RM5, hak ni kata RM10. Sah ataupun tidak? Kalau pembeli tu dia setuju dengan RM10, sah. Tu. Maka diterima oleh pembeli, sahlah dengan harga RM10. Kalaulah dia terima dengan harga RM10, maka sah. Jadi sempurna, dia ulang sempurna. Kalau tadi tak sempurna, sebab apa? Sebab dia kata aku jual lah buku ni RM5. Apa nama ni, RM10. Dia kata bahkan RM10 lah. Yang ni tak sah. Tapi kalau nak bagi sah, dia kena ulang balik dengan sempurna. Baik, settle. Mudah saja. Terma yang ketiga tupan, simple saja. Pastikan kalaulah kita berlakunya pengulangan ijab ataupun qabul, pastikan pengulangan itu pengulangan yang apa dia? Yang sama. Tu. Okey, settle yang ketiga. Dia panggil apa? Dia panggil syarat yang ketiga ni mesti tidak berubah lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua, jangan berubah. Lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua jangan berubah. Kalau RM5, RM5. Kalau RM10, RM10. Dalam kitab asal dia kata alla yataghayyaral awwalu qabla tsani. Iaitu alla yataghayyara, jangan berubah. Bahawa tidak berubah al-awwalu, yakni lafaz awal, lafzul awal. Ataupun dia panggil ijab ataupun qabul, lafaz yang pertama. Jadi tidak berubah lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua, walaupun dia sekiranya berlaku pengulangan. Kalau tak berlaku pengulangan, tak jadilah lafaz pertama, lafaz kedua. Baik, settle. Yang ketiga, yang keempat. Terus yang keempat, yang kelima. Yang keempat, yang kelima ni saja dia yang kita fokus. Yang lain dia mudah saja. Yang keenam pun mudah. Baik, apa yang keempat? Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang keempat,
bahawa didengar oleh orang yang berhampiran. Lafaz tu, lafaz ijab atau lafaz qabul, syarat yang fuqaha tetap, syarat yang syarak tetapkan, qadar mana suara untuk kita ucapkan. Kan kita nak ucap, saya jual lah barang ini, saya jual lah air ni dengan harga RM2. Qadar mana volume suara kita? Ada qadar dia, tuan-tuan. Qadar macam mana? Bahawa didengar oleh orang yang berhampiran. Tak memadai telinga dia saja dengar. Tak boleh, tak sah. Mesti sekurang-kurang didengar oleh orang yang berada berhampiran dengan dia, walaupun seorang saja dengar. Tu. Dengar apa dia? Akan lafaz ijab dan qabul itu. Dengar tu dia ada level dia. Dengar tu, kita ni dia tak sebut level dia, dia sebut umur je. Dengar tu pada adat. Bukan dengar secara real, tidak. Dia panggil dalam istilah fuqaha, dia panggil level quwwah. Dia panggil dengar ini bil quwwah, bukan dengar bil fi'li. Ada dua level. Pertama, level dengar secara quwwah. Quwwah ni apa? Martabat, standard, adab. Suara dia ucap kepada kita itu, suara penjual kata saya jual, secara adabnya didengar oleh kita yang berada berhampiran dengan dia. Tu dia panggil dengar secara martabat, secara standard suara dia. Walaupun kita tak dengar. Kenapa? Kerana ada halangan. Suasana dalam kedai tu bising, suasana dalam kedai tu hingat-bingat, sehingga menghalang untuk kita dengar dengan jelas suara yang diucapkan oleh penjual. Tetapi dia dah mengeluarkan suara qadar mana? Qadar standardnya boleh dengar sekiranya tidak ada halangan. Tetapi tak dengar kita. Kenapa? Kerana ada halangan. Sah. Kenapa? Kerana volume yang disyaratkan, qadar suara yang disyaratkan oleh fuqaha, iaitu dia mesti mengeluarkan suara qadar standard, boleh dengar. Ni dia panggil bil quwwah. Ada standard yang kedua, iaitu dia panggil bil fi'li. Bil fi'li ni standard dengar secara real, kena dengar sungguh. Kalau ada halangan tak dengar, tak sah. Itu bukan standard itu yang ditetapkan oleh fuqaha. Cuma saya nak cerita secara umumnya, standard suara ini dibahagikan oleh fuqaha ada dua standard. Pertamanya ialah qadar bil quwwah, iaitu qadar dia panggil martabat, qadar adaknya. Adaknya boleh dengar orang yang berhampiran dengan dia suara ini kalau tidak ada apa-apa halangan. Tapi kalau ada halangan tak dengar, sah. Kerana itulah standard yang ditetapkan oleh syarak. Ada standard yang kedua dipanggil bil fi'li, iaitu suara yang diucapkan mesti real sehingga dengar dengan jelas. Kalau ada halangan tak dengar, tak sah. Tetapi di sini tuan-puan, standard yang ditetapkan oleh syarak ialah standard bil quwwah. Baik, settle. Apa terma yang keempat? Kita ulang sekali lagi sebagai kesimpulan. Bahawa didengar oleh orang yang berhampiran. Dengar apa dia? Akan lafaz ijab dan qabul itu. Dengar tu nisbah mana? Qadar dia pada adat, yakni pada standard. Dia bil quwwah. Sekalipun ghayah salah seorang tidak kedengaran, asalkan dia mengeluarkan suara apa dia? Suara qadar mana? Qadar seorang boleh dengar. Orang yang berada berhampiran dengan orang yang mengucapkan tadi. Kalau penjual dia ucap ijab, dia kata saya jual barang ini dengan harga. Sekurang-kurang seorang yang berada berhampiran dengan dia boleh dengar. Itu suara yang mesti diucapkan ataupun dilafazkan suara itu. Walaupun ketika mana ada cabar, ada halangan, walaupun tak dengar, pembeli tak dengar apa yang penjual ucap, sah. Sah. Dalam kitab
dalam kitab apa nama ni, dalam kitab Taqriratus Sadidah sebut apa dia, an yatalaffadha bihaitsu yusmi'u man biqurbih. Man biqurbih, an yatalaffadha, syarat dia bahawa mesti ada lafaz. Yatalaffadha mesti berlafaz. Apabila sebut lafaz tuan-puan, kita kena ingat balik kita dah bincang dalam kitab ibadat, iaitu lafaz ini dia ada suara yang mengandungi huruf yang boleh dipahami. Yatalaffaz apa dia? Bihaitsu, qadar mana lafaz dia itu yusmi'u man biqurbih, iaitu sekira-kira boleh didengar oleh orang yang berada berhampiran dengan orang yang menuturkan lafaz ijab ataupun qabul. Settle tuan-puan. Jadi poin penting di sini, terma yang keempat, lafaz ijab qabul jangan ucap, jangan apa nama ini tak berlafaz. Mesti berlafaz. Nak panggil lafaz tu apa dia? Mesti ada suara. Suara tu pula mesti didengar. Siapa yang nak dengar? Bukan telinga dia saja dak. Dalam solat lain. Dalam solat tuan-puan, kita solat, syarat ni juga ditetapkan oleh fuqaha. Ketika mana dia mengucapkan rukun qauli, mesti telinga dia dengar. Itu dia panggil sir. Tetapi kalau ijab qabul, bukan sekadar telinga dia, tak, dia kena lebih. Iaitu lebih qadar mana? Qadar orang lain boleh dengar. Qadar orang lain boleh dengar. Mana contoh tuan-puan? Contoh dia, saya jual buku ini dengan harga RM5. Dia seorang dengar tak? Ucapan dia tu kuat sehingga orang lain di sebelah dia boleh dengar. Walaupun pembeli tak clear, tak berapa dengar. Kenapa? Kerana ada halangan, bisin, hingat-bingat dan sebagainya. Sah, settle. Baik, terus kepada yang kelima. Mudah saja yang keempat tuan-puan. Jadi, asalkan berlafaz, ada ijab qabul, ada apa nama suara pula dengar oleh pembeli, walaupun pembeli tak dengar tapi qadar dia tu dah boleh dengar, settle. Kadang-kadang slow sangat tu apa, dia je dengar, saya jual. Dia dengar tapi orang sebelah tak dengar, saya jual. Kena kuat sikit, saya jual. Ataupun saya beli. Baik, settle. Yang kelima, kita settlekan hari ni ada 6 saja. Malam ni kita habiskan 6 syarat ni. Minggu depan tuan-puan, hari Selasa akan datang ataupun hari Rabu ni, kita terus kepada rukun baru. Rukun baru. Yang kelima, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bahawa secocok ni sama tuan-puan, sama. Bahawa secocok, dia terjemah daripada yatawafaqa. Yatawafaqa. An yatawafaqal ijab wal qabul fi makna. Fi makna. Bahawa secocok, yakni sama, lafaz ijab dan lafaz qabul itu sama-sama tu, fi. Nisbah apa dia? Fi makna, yakni nisbah maknanya, makna ijab dan qabul kena sama. Antara ijab penjual dan qabul daripada pembeli, dia kena sama. Sama apa ya? Sama makna walaupun lafaz tak sama. Lafaz berbeza tak apa, tapi hakikat ataupun makna yang sebenar sama walaupun lafaznya berbeza, sah. Lafaz berbeza sah asalkan hakikat makna itu sama. Ini syarat yang kelima. Sama tu dia dari sudut mana sama tu? Dia ambil kira. Sama ini diambil kira dari sudut spesifikasi ataupun kriteria barang dan harga. Sama dari sudut apa? Dalam kitab Mughni Muhtaj sebut. Dalam kitab Mughni Muhtaj sebut, dia kata bi'an yatawafaqa fil jinsi wan naw'i was sifati wal adadi wal hululi wal ajal.
Itulah dia aspek yang mesti sama, lafaz penjual dan lafaz pembeli. Baik, kita ulang lagi tuan-puan. Syarat fuqaha menetapkan terma yang kelima ni, perkataan ijab penjual dan pembeli nak sambut, pembeli nak jawab qabul ni, nak sambut ini mesti sama dari sudut makna, walaupun lafaz beza. Makna apa dia? Dari sudut hakikat, apa yang kita nak tu makna. Makna ni apa yang kita nak sama dua-dua ni, walaupun lafaz berbeza. Lafaznya berbeza. Lafaz tak sama. Bahasanya lain, tetapi maknanya sama. Sah. Sama dari sudut mana? Sama dari sudut kriteria barang dan juga harga, price. Kriteria diambil kira dari sudut apa? Dari sudut pertamanya ialah jinsun, iaitu jenis, kategori. Baik, yang kita nak beli ni kategori apa? Makanan, sama makanan. Kita nak beli makanan. Okey, itu dia panggil bi an yatawafaqa fil jinsi. Yang kedua, sama dari sudut wan nau'i, sama dari sudut nau', jenis makanan. Baik, nau' makanan itu, makanan tu apa yang kita nak beli? Beras, sama beras. Ijab beras, kita pun qabul beras. Jangan dia ijab beras, kita qabul gandum. Jangan, tak sah. Mesti sama makanan. Sebab kita nak beli ni beras. Beras tu pula wasifati. Ciri apa beras itu? Sifatnya apa? Apa beras? Brand apa? Sama brand. Dia kata saya jual beras ini berapa? Dia tak sebut ini. Beras basmati. Kita pun kena qabul sama. Beras kita kena sebut sama beras, jenis dia. Lepas tu sifat dia, berapa dia? Basmati. Jangan penjual kata saya jual beras basmati, tiba-tiba kita kata saya beli beras jasmin. Lain. Tak sah. Kenapa? Kerana berbeza dari sudut kriteria barang. Dia kena sama sebab kita nak tukar. Barang yang kita nak tu barang apa? Beras. Beras apa? Basmati. Okey. Wal jinsi wan nau'i wasifati, lagi wal adadi, bilangan. Yang kita nak tukar ini, beras ini berapa kg? 10 kg. Jadi beras, kata penjual saya jual beras basmati 10 kg. Kita juga kena jawab saya beli beras basmati 10 kg. Jangan penjual jual 10, kita pergi terima 20. Tak sah. Itu kena sama dari nisbah, dari sudut wal adad. Wal jinsi wal nau'i was sifati wal adadi. Dan last sekali wal hulul wal ajal. Kalaulah kena sama apa? Kena sama cash ataupun hutan sama hutan. Kalau penjual dia nak jual dengan kita cash, maka kita pun kena qabul cash. Jangan kita qabul hutan. Jadi berbeza. Dia jual cash, kita terima hutan. Tak sah. Ini maksud terma yang kelima. Mudah saja tuan-puan. Okey. Bahawa secocok ini sama lafaz ijab daripada penjual dan qabul daripada pembeli. Sama tu pada maknanya, pada makna, walaupun lafaz berbeza. Walaupun lafaz berbeza. Asalkan makna sama. Kalau lafaz berbeza, mana contoh lafaz berbeza tapi makna sama tuan-puan. Bahasa je beza, makna sama. Kata penjual, saya jual apa nama ni, air ini dengan harga RM1. Contohlah penjual ni orang Kelantan, dia tak sebut ringgit lah. Orang Kelantan dia sebut rial. Dia kata saya jual lah apa ni, air ni dengan harga RM1. Dengan harga RM1. RM1 tu mana RM1 lah. Lalu pembeli ni dia faham lah makna RM1 tu RM1. Tapi dia qabul dengan apa? Dia kata saya beli air ni dengan harga RM1. Penjual kata RM1, pembeli kata RM1. Tetapi maknanya apa tuan-puan?
Walaupun lafaz ni berbeza tapi makna sama mereka berdua ni. Apa makna dia? Makna dia nak kepada RM1 Malaysia, bukan RM1 Saudi, tidak. RM1 itu bukan rial yang hakiki, bukan rial di Mekah, bukan rial di Arab Saudi, tetapi ringgit. Kalau rial yang di Arab Saudi dia berbeza nilai. Rial lebih tinggi daripada ringgit. Cuma panggilan sahaja Kelantan disebut rial, orang standard lain, tuan negeri lain dia sebut ringgit. Maka berbeza ini tak apa, asalkan makna sama. Makna sama. Begitu jugalah contohlah orang Kedah. Orang Kedah dengan orang Kelantan berbeza cakap, tapi makna sama. Orang Kedah kata, roti ni berapa? Dia kata roti ni 5 kupan. Roti 5 kupan satu. Lalu penjual ni orang Kedah, dia kata saya jual lah roti ni 5 kupan. Lalu orang Kelantan kata saya belilah roti ni 50 sen, ataupun saya belilah roti ni sama. Jadi orang Kelantan 5 kupan tu dia kata sama 50 sen. Jadi 50 sen tu sama. Berbeza lafaz mereka dua ni. Adakah sah? Kalau makna sama, dia nak kepada 50 sen, walaupun seorang sebut 5 kupan, seorang sebut sama, tapi sebenarnya mereka nak apa? Mereka nak 50 sen. Makna yang mereka nak 50 sen. Sah. Tu. Seperti yang sama tu, pada makna tu, aspek mana sama ni? Seperti sama jenisnya, sama nauknya, macam sama sifatnya, sama bilangannya, sama tunainya, dan sama tangguhnya. Tangguh ni hutan. Hutan sama hutan. Maka jika tidak secocok, tak sama lafaz ijab dan qabul ni, nascaya tidak sah. Kalau tak sama lafaz ijab dan lafaz qabul, penjual kata lain, pembeli qabul lain, maka tidak sah. Apabila tidak sah, dia kena ucap lain. Kalau tak sah, dia kena ucap lain. Jangan terus dengan tak sah tu. Jangan dahlah tak sah, lepas tu tukar juga. Maksud tukar juga ni, dia tak ulan balik. Tak boleh, tak sah. Kerana kalau dia tak ulan balik lafaz ijab qabul, tuan-puan, sedangkan dia pilih akad jual beli hakiki, dia tak pilih bai'ul mu'attah, maka status transaksi dia tidak sah di sisi syarak. Apabila tidak sah di sisi syarak, ingat balik kesan jual beli tak sah, kita dah belajar di awal dulu. Kesan dia ada berapa, tuan-puan? Ada 3. Apabila tak sah, haram. Akad yang tak sah itu haram. Dia termasuk dalam formula umum, kaedah umum, tiap-tiap akad yang fasidah haramun. Tiap-tiap akad yang tak sah, akad yang fasidah, akad yang batal, maka haram. Apabila haram, implikasi haram ni apa dia? Yang keduanya, kesan yang kedua, tak menjadi milik mereka berdua. Barang ini tak menjadi milik pembeli dan duit ini tidak menjadi milik penjual. Kenapa? Kerana syarak tidak i'tiraf pertukaran tersebut. Sedangkan milik ini, siapa yang nak beri milik? Syarak. Allah Ta'ala nak beri milik mereka. Apabila nak milik cara syarak, mesti follow dan ikut prosedur yang syarak tetap. Dan kesan yang ketiganya, apabila bukan milik mereka, tak jadi milik, maka mereka tak boleh nak tasarruf. Mereka tak boleh nak hebah, mereka tak boleh nak makan, mereka tak boleh nak sedekah, dan tak boleh nak tasarruf segala-galanya. Baik, setah, tuan-tuan. Contoh mana? Secontohnya, seperti berkata penjual, saya jual kepada anda buku ini, jual tu dengan harga RM5, wan perak yang dipecah. Dia nyatakan di belakang tu ciri. Ciri apa? Ciri price, ciri harga. Bukan ciri barang, ciri harga. Kriteria harga yang dia nak tukar, duit yang macam mana? Kalau kita, tuan-puan, hari ni, duit yang dia nak tukar ini, duit 100 sekepin, ataupun duit RM50 sekepin, ataupun duit RM10 5 kepin. Tu apa nama ni, dia panggil apa? Dia panggil ciri duit, jenis duit.
Kalau dulu oleh kerana mata wang dulunya ialah dinar dan dirham, maka ada mata wang perak yang mukassar, yang dipecah-pecah. Mata pecah-pecah duit nak. Macam kita hari ni 50, bukan sekepin, pecah. RM10, RM10 ataupun RM20, RM20, RM10. Tu dia nyatakan. Dia nak tukar ni, buku ni harga dia wang perak yang dipecah. RM5 tapi RM5 tu pecah-pecah. Jawab pembeli, saya beli buku ini dengan harga RM5 wang perak yang sempurna. Tak sah. Kenapa? Kerana dia jawab wang perak yang sekepin, yang penjual pula dia naknya wang perak yang pecah. Dia tak nak wang perak sekepin, wang perak yang pecah, yang pecah-pecah. Apabila ijab qabul tak sama, maka statusnya tak sah, kena ulang balik. Atau katanya, ini contoh kedua. Contoh tak sah tuan-puan. Saya jual kepada anda buku ini dengan harga RM5 secara hutan. Hutan tu kena sebut tuan-puan, selama sebulan. Berapa lama hutan kena sebut syarat dia. Sebut hutan dan sebut tempoh hutan. Itu ketetapan yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Peruntukan yang ditetapkan oleh fuqaha. Apabila nak pilih hutan, mesti nyatakan hutan dalam akad. Yang kedua, mesti nyatakan tempoh hutan dalam akad. Ini detail dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i. Jawab pembeli. Apa pembeli jawab? Penjual kata dia nak hutan sebulan, dia nak jual secara hutan sebulan. Pembeli jawab apa? Saya beli buku ini dengan harga RM5 secara hutan selama 2 bulan, tak sama tempoh. Jawab dia tak sah. Penjual nak bagi sebulan, pembeli dia nak 2 bulan, tak sama tempoh, tak sah. Itu contoh tak sah dari sudut kriteria dianya, kriteria hulul wal ajal, iaitu cash ataupun hutan. Kalau hutan kena sama hutan dan sama tempoh, kalau cash kena sama cash. Dan lain-lain misal yang tidak secocok pada jenisnya, pada sifat dan lainnya, semuanya itu tidak sah. Dia tak bagi dah contoh lain, so kita cari sendiri. Dia hanya bagi 2 contoh sahaja dari segi 2 contoh yang tak sama di antara ijab dan qabul. Tak sama tu dari sudut apa? Contoh pertama dari sudut duit yang tak sama kriteria. Yang kedua dari sudut bentuk cash ataupun bertangguh. Baik, habis. Last sekali tuan-puan, terma yang terakhir kita nak habiskan malam ni. Terma yang terakhir ni juga mudah sahaja, jarang kita buat. Kesemua ni tuan-puan jarang kita buat. Jadi mana yang mudah kita ekspreskan. Yang praktikal tu kita fokus sedikit, sebab kita nak guna dia ketika di lapangan. Ketika mana kita nak praktis di lapangan, kita nak guna akad jual beli hakiki mazhab Syafi'i ni tuan-puan. Jadi kita nak tahu bagaimana cara aku nak ucap lafaz ijab qabul. Kita dah belajar lafaz ijab qabul ni dia ada 3 versi. Lafaz ijab qabul ni dia ada 2 bentuk, lafaz soreh, lafaz kinayah. Lafaz soreh dan lafaz kinayah ini pula kita boleh pilih, dia ada 3 skrip yang kita dah belajar. Maka tuan-puan pilih skrip mana yang kita nak. Dan apabila kita dah pilih skrip mana, kemudian macam mana pula cara untuk kita ucap. Ada syarat-syarat dia. Syarat pertamanya kita dah belajar, iaitu jangan masukkan perkataan yang tidak ada kaitan di tengah-tengah itu, antara ijab qabul. Syarat yang kedua, jangan dian yang lama. Syarat yang ketiga, malam ni yang mudah saja, tak perlu kita ulang, kerana syarat yang ketiga jangan kita ulang banyak kali. Kalau berlaku pengulangan, mesti sama. Syarat keempat ni clear, kena clear. Sebab kadang-kadang berlaku juga miss ataupun berlaku juga termiss. Apa dia termiss? Ucapan dia tu tak dengar, telinga dia je dengar. Jadi keempat ini mesti clear. Ucapan itu mesti didengar oleh orang yang berada berhampiran dengan dia, sekurang-kurang seorang. Dan yang kelimanya ialah, yang kelimanya tuan-puan, yang kelima mudah,
iaitu mesti sama ijab dan qabul. Sama dari segi apa? Sama makna, walaupun lafaz berbeza. Makna sama tu dari sudut mana? Dari sudut jenis, dari sudut ciri, dari sudut bilangan kalau benda tu ada bilangan, dan juga dari sudut cash ataupun tangguh. Baik, last sekali apa dia? Last sekali ni mudah. Kenapa? Kerana jarang kita buat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat yang keenam, terma yang keenam ketika nak ucap lafaz ijab qabul, tidak dibenarkan menggunakan lafaz ta'liq, iaitu adamut ta'liq. Tidak dibenarkan menggunakan lafaz ta'liq dengan sesuatu, atau dengan ta'liq dengan masa, ataupun ta'liq dengan sesuatu yang lain. Tak boleh guna lafaz ta'liq jika sekiranya ta'liq dengan apa? Dengan sesuatu yang lain ataupun dengan masa. Contoh macam mana lafaz ta'liq? Ada lafaz dia, ta'liq ni jika di hadapan itu. Sekiranya. Ni, mana contoh? Kata penjual kepada pembeli, jika bapa aku mati, ataupun jika bapa saya mati, saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5. Ataupun saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5 selama 6 bulan. Ini dia panggil adamut ta'qid. Tidak dibenarkan untuk menempuhkan, untuk mensyaratkan tempoh, aku jual kepada kamu rumah ini selama 3 tahun saja. Tidak dibenarkan untuk meletakkan, menhakkan tempoh masa di dalam jualan. Tidak dibenarkan ataupun tidak sah. Tak boleh lafaz ta'lib, tak boleh buh lafaz sekiranya dengan sesuatu, tak boleh juga menempuhkan. Dalam syarat lain dia cara asing, tapi dalam kitab kita diringkas, digabungkan. Kalau dalam kitab yang besar dia akan buat syarat lain, adamut ta'qid, iaitu tidak dibenarkan untuk menyatakan tempoh di dalam jual beli ataupun tempoh di dalam ijab dan qabul. Ini mudah saja tuan-puan. Aku jual motor aku ni, aku jual motor aku ni sekiranya bapa aku mati. Dia qaidkan jika dengan apa? Dengan bapa dia mati. Maka tak sah. Tu dia panggil ta'liq. Tidak sah ta'liq. Wallahu a'lam. Masuk tajuk baru insya-Allah minggu depan, syarat bagi orang yang berakal. Ini juga banyak yang praktikal dengan kita. Kita akan bertemu dengan bagaimana cara untuk kita berinteraksi, berjual beli dengan kanak-kanak ataupun status kanak-kanak. Ada orang tanya 2-3 minggu lepas, apa hukum kanak-kanak berjual beli dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita akan bertemu hukumnya tuan-puan. Hukum dia sama dengan mazhab Ahmad bin Hanbal. Berbeza dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, dia berbeza, tapi kita fokus yang kita insya-Allah. Dan kita bertemu tuan-puan dengan hukum berjual beli dengan orang kafir. Apa jual beli dengan orang kafir? Kita tahu apabila kita belajar 5 syarat, insya-Allah ada 5 terma saja. Kita 5 terma ini membongkar rahsia ataupun kekusutan dan kemusykilan di kalangan kita. Boleh tak budak berjual beli? Boleh tak kita berjual beli dengan budak? Boleh tak kita berjual beli dengan orang kafir? Boleh tak orang kafir membeli Quran? Boleh tak kita menjual buku yang ada dari dalamnya tulisan Quran kepada orang kafir? Ramai tuan-puan hari ini, kadang-kadang student itu non-Muslim yang dia nak beli buku pendidikan Islam. Kenapa? Kerana student non-Muslim ini dia pilih ataupun dia ambil di selektif subjek dalam SPM, dia pilih pendidikan Islam. Contoh, apabila dia pilih pendidikan Islam, maka dia nak kena beli buku syllabus pendidikan Islam. Jadi yang kita ini Islam dan dia itu non-Muslim, dia orang kafir, sah ke tidak kita jual buku yang ada di dalamnya ayat Quran ataupun jual Quran? Semua kita akan bincang tuan-puan insya-Allah. Minggu depan ada 5 terma dan syarat orang yang berjual dan beli. Dia panggil dua-dua sama je, iaitu orang yang menjual dan orang yang membeli, syarat dia sama, iaitu 5 insya-Allah. Kita akan sambung minggu depan. Soalan yang mana? Soalan daripada Ustaz Roy, apa? Kalau nak bayar servis gunting rambut. Baik. Soalan daripada Abang Roy kita, kalau nak bayar servis gunting rambut atau servis potong rumput, okey, macam mana ijab qabul yang sesuai Ustaz? Baik. Cantik soalan. Ingat tuan-puan,
sebelum kita nak buat pembayaran, sebelum payment, ingat langkah pertama, ingat apa yang decision yang kita mesti buat. Pertama sekali, keputusan yang mesti kita buat sebelum kita nak bayar, pertama sekali kita mesti pilih mana-mana satu akad yang sesuai. Kita mesti pilih mana-mana satu akad di dalam sistem muamalah yang diperuntukkan dalam sistem muamalah yang sesuai dengan praktis yang kita nak buat. Satu. Yang kedua, apabila kita dah decide kita nak pilih akad mana-mana, yang kedua barulah kita nak tengok dari sudut cara nak buat. Maksudnya cara nak ijab qabul, macam mana cara kita nak ijab. Kalau lafaz tu jual beli, ada lafaz ijab, ada lafaz qabul. Kalau akad itu upah, ada lafaz ijab upah, ada lafaz qabul upah. Kalau akad itu akad sewa, ada lafaz ijab sewa, lafaz qabul sewa. Baik, soalan yang baru tanya, yang Ustaz Roy tanya ni, potong rumput, potong rambut. Jadi, nak potong rumput, nak potong rambut. Pertama, ingat, langkah pertama, kita pilih akad apa yang sesuai. Jual beli, tak masuk di dalam jual beli. Itu penting untuk kita kena tahu, tuan-puan, terma jual beli. Sebab apa? Sebab kita nak match. Boleh tak nak akad jual beli, potong rambut dengan potong rumput ni? Tak boleh, tak masuk. Kenapa? Kerana syarat jual beli ataupun rukun jual beli, mesti dia ada 6 rukun. Mesti ada baran. Mesti ada baran yang dia panggil muawadah mahdah. Baran yang boleh ditukar. Maka rambut ini tak termasuk baran yang boleh ditukar. Rumput yang setelah dipotong tak boleh masuk pertukaran jual beli, tak. Maka masuk dalam apa? Dia masuk di dalam services ataupun masuk di dalam akad upah. Masuk di dalam akad upah. Kita akan belajar akan datang akad upah. Upah apa? Upah potong rumput, upah potong rambut. Dia upah, ada akad akan datang kita belajar sewa. Dia ada akad sewa. Dia ada akad upah. Dia beza sikit, ni sebah saja. Dia beza ni sebah. Kalau kita nak guna orang, maka kita tak panggil sewa orang, tak. Kita panggil upah. Kita panggil upah. Kalau benda, kereta, nak guna perkhidmatan kereta, kita panggil sewa. Kita tak panggil upah. Kita panggil akad sewa. Baik, kalau orang kita nak upah dia, nak bayar dekat dia potong rumput, maka kena upah. Baik, apabila kita nak buat upah, tuan-puan, dia kena tengok balik rukun upah dan terma upah. Dia kena ada rukun dia ada terma dia. Sama konsep dengan jual, sama konsep dengan jual beli. Dia ada 6. Dia ada 6 rukun. Terma dia hampir sama dengan jual beli. Hampir sama dengan jual beli. Kita boleh buat, tuan-puan, pertama akad upah yang sebenar. Akad upah yang sebenar, rukun cukup, terma cukup dan lafaz ijab qabul mesti adalah, sebab rukun dia mesti ada ijab qabul. Kalau kita nak guna akad upah yang sebenar. Yang kedua, kalau kita tak nak akad upah yang sebenar, kita boleh juga guna bai'ul mu'atah. Kita tak nak lafaz ijab ketika nak bayar upah. Senyap je kita bayar upah. Tapi kita dah tahu, kita dah tanya, okey, kawasan rumah saya ni, rumput qadar ni, panjang ni, saya nak upah you RM100. You setuju tak? Kata kawan kita, okey, setuju. Apabila dia setuju, maka persetujuan itu telah kita panggil tercapai. Maka dia pun setuju, kita pun setuju, maka kita settle terma, rukun dia dah cukup semua. Maka ketika kita nak bayar dia itu, kita boleh bayar, inilah upah saya upah potong rumput ni dengan harga apa? Dengan bayarannya, harga tu dia panggil bayaran, ujrah, bayaran RM100. Inilah upah ataupun bayaran potong rumput ni RM100. Kalaulah dia nak buat, dia panggil akad upah yang sebenar. Akad upah yang sebenar yang ada lafaz. Dia pun kata ya, sama je dengan jual beli.
dia punya ijab sama. Ya, dia kata ya ataupun dia kata okey. Dia tak nak guna panjang. Tak nak dia kata saya terimalah upah potong rupuk dengan harga RM100. Tak nak dia panjang sangat, dia kata ya saya terima, settle. Sama je konsep tu potong rambut pun. Tapi kalaulah payah sangat, nampak dia pun tak nak ada ijab qabul, kita boleh buat bai'ul mu'attah. Kalau ikut Imam Nawawi tuan-puan, qaul Imam Nawawi yang ikhtar qaul yang dipilih oleh Imam Nawawi, mu'attah ini, akad mu'attah ini berlaku juga dalam akad pemilikan lain, bukan saja di dalam akad jual beli. Maknanya sewa pun berlaku juga mu'attah dan upah pun berlaku juga mu'attah. Kita boleh pilih yang kedua, iaitu pilihan keduanya ialah akad sewa sewa secara mu'attah, iaitu akad tidak ada lafaz ijab dan qabul sewa, ataupun akad ijab dan qabul upah. Senyap je kita bagi, kita dah tahu dah 100, dia pun setuju, kita pun setuju. Ketika dia dah siap buat kerja, terus kita bayar, kita bagi duit, senyap, tak cakap apa. Tapi dalam hati kita, upah lah, kita dah niat, ini upah, settle. Dan boleh juga pilihan yang ketiga tuan-puan. Pilihan ketiga, kita tak nak akad upah secara hakiki, tak nak akad upah secara mu'attah, kita nak heboh aja kat dia. Apabila settle semua kerja, kita pun heboh kat dia. Berapa heboh? RM100. Ketika mana kita bagi kat dia senyap, tak cakap apa, niat kita, aku heboh kepada kawan aku ni RM100. Boleh guna heboh. Baik, cerita tuan-puan. Baik, insyaAllah kita, itu saja soalan saya rasa. Kalau saya tak perasan, insyaAllah saya cuba jawab secara bertulis. Terima kasih tuan-puan, dan terima kasih juga kepada pihak penganjur pada malam ini. Surau gabungan, surau Sara dan juga An-Nur dan beberapa surau Preshin sebelah. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, Ustaz Roy dan juga Ustaz Man kita dan seluruh ahli jawatan kuasa surau-surau di Preshin sebelah. Dan tidak dilupakan kawan-kawan, rakan-rakan, teman-teman yang selalu menimarahkan dan mentakzimkan majlis ilmu, bukan semata-mata nak mengaji, tuan-puan lebih tahu, cuma sekadar untuk mentakzimkan, untuk memuliakan majlis ilmu, membesarkan majlis ilmu. Sama-sama kita berada dalam program yang walaupun secara online. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan di sisi Allah Ta'ala dan juga diberikan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih. Sama-sama. Fadil Ahmad Syahir dari Perak. Dari Perak jauh, masya-Allah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan.